Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk kita terus beribadah kepadanya. Kita gunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengumpul bekal-bekal untuk menempuh perjalanan yang jauh. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk perjalanan yang jauh, akhirat Allah SWT, kampung halaman yang kekal abadi. Iaitu sebaik-baik bekal menuju Allah SWT ialah bekalan takwa. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan sentiasa meninggalkan segala larangan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemanisan iman, halawatul iman. Semakin lama kita beribadah, rasa semakin manis kita nak beribadah. Kita nak tambah lagi, rasa seronok lakukan ibadah. Malang kalau dalam diri kita, sekiranya makin lama kita beribadah, rasa macam tawar pula beribadah, rasa macam malas pula beribadah. Kita kena sentiasa bermuhasabah diri. Atas pesan Sayyidina Umar, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, sentiasa bermuhasabah sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan kekurangan harta benda dan juga jiwa raga dan juga buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hidup kita ini penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk juga disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan kematian, kehidupan ini untuk dia lihat, untuk dia jadi ujian. Siapakah yang lebih baikkah di amalan di antara kamu? Ahsanu amala. Siapakah yang lebih terbaik amalannya di antaramu? Dan darjat kita ini tidak dibezakan kerana Melayunya kita, kerana Cinanya kita, kerana Indianya kita, kerana Jawanya kita, Kedahnya kita, Pahangnya kita. Tetapi darjat kita ini dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat kepada harta benda kamu, kepada tubuh badan kamu, fizikal kamu, tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga amal-amal kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia orang-orang yang sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sambung lagi dalam Al-Baqarah 155 hingga 156, iaitu alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila diuji mereka dengan musibah, qalu, mereka lantas mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah milik Allah dan kepadanya juga kami kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tajuk pada malam ini ialah penderitaan mayat akibat ratapan orang atas dirinya. Penderitaan mayat akibat ratapan orang atas dirinya. Ke surat 412. Sebagaimana kita tahu bahawa kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Antara dalam ayat tadi disebutkan ujian-ujian Allah ini ialah wal anfusi, iaitu kadang-kadang Allah tarik nyawa ataupun Allah panggil balik ke berjumpa dengan dia, kembali ke rahmatullah orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Mungkin yang Allah tarik nyawanya itu adalah ibu kita. Mungkin juga yang ditarik nyawa itu adalah ayah kita, ya. Mungkin juga yang ditarik nyawa itu ialah adik-beradik kita, ya. Mungkin juga yang paling terkesan sekali mungkin dalam kehidupan seorang ibu itu anaknya, bila ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini. Jadi apabila apa respon kita bila mana kita diuji dengan kematian, terutamanya orang-orang yang tersayang itu yang menguji keimanan kita pada ketika itu. Adakah kita menangis? Adakah kita mengalirkan air mata? Adakah kita meratap? Adakah kita menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita mengikat diri kita dengan kesabaran? Kita memujuk diri kita dengan kesabaran. Mengalirkan air mata tak menjadi masalah, kerana Nabi sendiri pun mengalirkan air mata kesedihan. Tatkala mana bukan sekali Nabi mengalirkan air mata kesedihan, bukan 2 kali, bahkan berkali-kali Nabi mengalirkan air mata kesedihan di saat orang-orang yang disayangi dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak baginda iaitu Abdullah, ketika mana Abdullah meninggal dunia, baginda menitiskan air mata kesedihan. Begitu juga anak baginda dipanggil pulang meninggal dunia, iaitu Ibrahim. Begitu juga Nabi mengalirkan air mata kesedihan. Dan dikala itu para sahabat, antaranya ialah Abdurrahman bin Auf, melihat Nabi menitiskan air mata tatkala anaknya Ibrahim meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, "Kau menangis wahai Nabi, sedangkan kau melarang kami menangis?" Nabi lantas menjawab, "Yang dilarang ialah ratapan. Yang dilarang ialah ratapan saat ditimpa musibah." Orang jahiliyah menampar-nampar muka, merobek-robek pakaian, mengoyak-ngoyak pakaian. Sedang apa yang terjadi, kata Nabi padaku, ialah ungkapan kasih sayang. Yang Nabi buat ni, mengalir air mata ni di atas musibah yang Allah uji, kehilangan anak dia ni, kematian anaknya ni, iaitu Ibrahim dan juga Abdullah ni. Ini merupakan satu ungkapan kasih sayang, ya. Sebagai manusia biasalah, bapa kan tentulah tak dapat. Nabi juga adalah manusia biasa, ada perasaan sedih, ya, dan sebagainya. Jadi antara cara nak melahirkan rasa sedih kerana kehilangan orang yang disayangi, tentulah sebagai manusia biasa yang ada perasaan yang normal akan mengalirkan air mata, di atas kesedihan. Kalaulah manusia itu robot, mungkinlah, ya, robot tak akan mengalirkan air mata sebab dia robot. Tapi oleh kerana kita ni manusia biasa yang normal, diberikan oleh Allah SWT perasaan-perasaan itu, ya, bila kehilangan, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehilangan orang yang disayangi, tentulah kita akan setidak-tidaknya akan mengalirkan air mata. Dan waktu yang sama kita mengikat diri kita itu dengan kesabaran, ya. Kita tidak meronta-ronta, kita tidak menangis sehingga orang kata berteriak dan sebagainya. Mengalirkan air mata itu merupakan suatu keadaan yang biasa bagi manusia yang biasa. Itu juga Nabi ketika mana baginda melihat jasad bapa saudaranya Hamzah, ya, dalam perang Uhud, terbunuh syahid dalam perang Uhud. Baginda mengalirkan air mata. Begitu juga para sahabat yang berjihad dalam perang Mu'tah menentang Byzantin, kan. Antaranya Ja'far bin Abi Talib yang diberikan amanah oleh baginda Nabi supaya pegang
panji peperangan Islam ini, ya, dipotong tangannya sebelah kanan oleh tentera musuh. Panji itu disambut dengan tangan kiri. Tangan kiri dipotong, lalu didakap dengan kedua-dua belah tangannya yang kudung itu daripada jatuh ke bumi. Begitulah keadaan fizikal Ja'far bin Abi Talib, sehinggalah mati syahid di peperangan tersebut. Kemudian panji itu disambut oleh Abdullah bin Rawahah dan akhirnya oleh Zaid bin Harithah. Ketiga-tiganya syahid di medan perang untuk berjihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Baginda mengalirkan air mata melihat ketiga-tiga sahabat baginda itu yang disayangi, ya, syahid dalam peperangan Al-Mu'tah itu. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi apakah respon kita bila mana Allah SWT uji kita, ya, uji kita dengan kematian orang yang disayangi. Baginda Nabi sendiri pun mengalirkan air mata, itu biasa, ya, tetapi kita disuruh supaya mengikat diri kita dengan kesabaran. Ada adab-adab itu, mestilah kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita ikat diri kita dengan kesabaran. Satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillah wasbiri. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang perempuan di kubur. Ada seorang perempuan sedang menangis. Tabki ala sabiyyin laha. Dia menangis meratapi anaknya yang masih kanak-kanak itu meninggal dunia. Yang masih kecil meninggal. Tentulah seorang ibu kan, perasaan ibu bila anak meninggal kan, tentulah dia tak dapat, kadang-kadang tak dapat nak menjaga emosi dia, dan dia meratap-ratap, menangis dengan kuat. Faqala laha, Nabi lihat perempuan tersebut dan Nabi berpesan kepada perempuan tersebut, ya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis Muslim 926, ya, nombor hadis, ya. Perempuan itu dia tak perasan bahawa yang tegur itu, yang bagi nasihat itu ialah Rasulullah. Lalu dia cakaplah, sabar, ya. Yang 5 ujian ni saya, bukan awak. Lama-lama barulah dikhabarkan oleh orang bahawa yang menegur dia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar tu bila kita nak sabar. Ketika sabar tu bila kita ditimpa musibah tu, bila kita nak sabar, ya. Bila masaknya sabar. Sehari selepas itu kita nak sabar ke? Ataupun 1 jam selepas itu baru kita nak sabar ke? Ataupun bila masa dah berlalu seminggu, dah hilang sedih, baru nak bersabar ke? Datangnya sabar. Ada orang sabarnya yang paling baik sekali, iaitu kata Imam An-Nawawi, sabar yang paling baik sekali ialah sabar yang sempurna dan diiringi dengan pahala yang melimpah ketika pertama kali mendapat musibah tu. Dan terima musibah tu, terus ikat diri dengan kesabaran. Itu kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula. Yang dikatakan sabar itu bila pertama kali kena musibah tu, masa tu jugalah dia ikat diri dia dengan kesabaran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang tak kata ke orang lain lah, kita diri sendiri pun bila ditimpa musibah kan, mulut kita bising dulu. Mulut kita cakap macam-macam dulu. Lama-lama tu kena sabar ni kan, kena sabar ni. Dah 1 minit, dah 2 minit, kena sabar ni kan, baru datangnya sabar. Itu ujian lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita masing-masing. Ada orang ujiannya berbeza-beza kan, ujiannya berbeza-beza. Ketika bila mana kita nak sabar ni inda sadamatil ula, ketika mana mula-mula sekali ditimpa dengan musibah, masa tu jugalah kita kena datangkan iman kita, ikat diri kita dengan keimanan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mengalir air mata itu adalah sifat biasa, kesedihan biasa seorang manusia, ya. Kadang-kadang
Ada orang sabar tu datang seminggu lepas tu kena sabar ni. Ada orang sebulan lepas tu dah reda dah, baru kena sabar ni. Ada orang lama ambil masa sampai setahun, kena sabar ni. Itu tahap keimanan masing-masing, ya. Tak kira lah dia tu ustaz ke, dia bukan ustaz ke, orang-orang biasa ke. Ini adalah bab keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak mengikat diri dengan kesabaran. Lepas tu kita sentiasa kena bermunajat, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Minta bantuan Allah. Allah yang bagi bantuan supaya kita sentiasa dapat ingat kepada dia, dapat mensyukuri nikmat dia, melakukan ibadah kepada dia dengan cara yang terbaik. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, penderitaan mayat akibat ratapan orang atas dirinya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan pernah dikatakan kepadanya bahawa Ibnu Umar pernah memberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayat itu akan diazab. Innal mayyita yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayat itu akan diazab kerana tangisan orang yang masih hidup. Sesungguhnya seorang mayat itu akan diazab kerana tangisan orang yang masih hidup. Innal mayyita yu'adzabu bibuka'il hayy. Lalu Aisyah berkata, Abu Abdurrahman itu terlupa, dia kata. Dia tak setuju dengan lafaz hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Dia tak setuju. Kata Aisyah, Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman ni? Ibnu Umar lah, Abdullah bin Umar. Tetapi dia mengatakan keluarga orang yang meninggal itu menangisinya dan sesungguhnya dia akan diazab akibat kejahatannya. Itu yang sebenarnya, kata Aisyah. Kata Aisyah. Tapi hadis ni riwayat Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Sebab Aisyah berkata begitu sebab dia berpegang pada ayat Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak akan menanggung dosa orang lain. Sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya, Nabi satu hari melewati satu kubur Yahudi. Dia lihat kepada kaum keluarganya menangisi kepada Yahudi yang mati itu. Ahlul mayyit yabkuna alaihi. Ahli keluarganya meratapi, menangisi Yahudi yang mati itu. Wa innahu la yu'adzabu bijarmihi. Dan mayat itu diazab kerana kejahatannya, bukan kerana ratapan tu. Jadi Aisyah tak setuju yang lafaz hadis yang mengatakan bahawa mayat itu diazab kerana tangisan orang yang masih hidup, terutamanya ahli keluarganya lah. Tetapi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita kena terima riwayat yang mengatakan bahawa innal mayyita yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayat itu diazab kerana tangisan ratapan orang yang masih hidup. Yusuf bin Mahik sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Sa'ad bercerita, aku pernah melihat Ibnu Umar mendatangi jenazah Rafi' ibn Khudaish, lalu dia berkata, sesungguhnya seorang mayat itu akan diazab kerana tangisan orang yang masih hidup. Innal mayyita yu'adzabu bibuka'il hayy. Yang dikatakan kat sini tangisan ni bukannya mengalir air mata. Kita bila sebut air mata tentulah menangis. Yang dimaksudkan di sini ialah ratapan-ratapan, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dengan menampar-nampar pipi, dengan mengoyak-ngoyak baju, dengan meronta-ronta dengan suara yang kuat. Itu yang dikatakan. Bila ahli keluarga melakukan begitu, seolah-olah macam tak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti seksaannya adalah kembali kepada jenazah itu sendiri. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya seorang mayat itu diazab kerana tangisan orang yang masih hidup. Okey. Hadis mengenai seorang mayat akan diazab akibat tangisan orang yang masih hidup juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq dengan lafaz
yakni yansahu alaihi alhamimu bibuka'il hayyi, disiramkan kepadanya air mendidih akibat tangisan orang yang masih hidup. Okay. Bila ada satu kematian, ahli keluarganya meratap, maka dalam riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq ni, lafaz Abu Bakar As-Siddiq mengatakan yansahu alaihi alhamimu bibuka'il hayyi, mayat itu yang diratapi itu, mayat itu akan disiramkan dengan air yang mendidih akibat tangisan orang yang masih hidup. Jadi kita ni sedih, menangis, meratap apa semua. Dalam keadaan begitu sebenarnya kita telah menyeksa jenazah itu, kita telah menyeksa mayat itu. Dalam lafaz Abu Bakar As-Siddiq mengatakan disirami dengan air yang mendidih akibat tangisan orang yang masih hidup. Sementara daripada Umar Al-Khattab pula dengan lafaznya innal mayyita yu'adzabu bin niyahati alaihi fi qabrihi. Sementara dalam lafaz Umar bin Al-Khattab pula menyebutkan bahawa sesungguhnya seorang mayat itu akan diazab di dalam kuburnya akibat ratapan di atas dirinya. Dua-duanya kuatlah. Dua-duanya kuat. Satu daripada Abu Bakar As-Siddiq, satu lagi daripada Umar Al-Khattab. Ambil iktibarlah, kita kena ingatkan berpesan kepada ahli keluarga kita, bila mana nanti abah meninggal, mak meninggal, tolong jangan meratapi seperti mana orang-orang jahiliah. Orang jahiliah dulu tak ada agama, tak ada pegangan, tak ada syariat, tak ada akidah, Kita ni orang yang ada akidah, orang yang ada agama, yang faham agama. Jadi jangan melakukan perkara-perkara seperti itu dengan meratap, meronta-ronta, menangis dengan kuat, sehingga itu akan menyebabkan mayat itu akan diseksa. Baik. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Anas dan Ibnu Majah dari Imran ibn Husain At-Tabrani dari Samrah bin Jundab, Abu Ya'la dari Abu Hurairah dan Ibn Mundah dan dari Mughirah bin Syu'bah. Namun mengenai hal ini para ulama masih berbeza pendapat sebagai berikut. Ada 10 pendapat. Yang pertama, secara mutlak, secara lahiriah, ini merupakan pendapat Umar bin Al-Khattab dan puteranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, iaitu secara mutlak, maksudnya bila meratap maka si mati akan diazab. Itu yang mutlak. Yang pertama, jika si mati itu ada si mati, ahli keluarganya meratap, maka si mati itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama dan pendapat oleh Ibnu Umar Al-Khattab dan juga anaknya Abdullah bin Umar. Kedua, bukan sesuatu yang mutlak, bukan kerana ratapan itu. Dia dalam hadis Aisyah tadi itu yang dia tak setuju dengan lafaz Ibnu Umar itu bukan kerana ratapan, tetapi kerana tidak berimannya Yahudi tersebut, kerana kejahatannya. Yang ketiga, menyebutkan bahawa si mayat itu diazab pada saat tangisan mereka di atasnya berlangsung. Siksaan itu akibat dosa yang diperbuatnya. Maksudnya yang ketiga ni ialah si mati diazab ketika diratap sahaja. Diratap sahaja. Bila dah penat orang yang meratap tu dia berhenti, maka berhentilah mayat itu daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ketiga. Bila berlakunya, bila mana berlangsung yang meratap tu. Kalau lama dia meratap, lama lah. Kalau sekejap dia, sekejap lah. Maksudnya yang ketiga ni iaitu si mati diazab ketika diratap sahaja. Yang keempat, menyatakan bahawa hal itu hanya khusus bagi orang kafir sahaja. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, pendapat yang keempat ni, ini adalah untuk orang kafir saja, tak termasuk orang Islam. Yang kelima, menerangkan bahawa hal itu khusus bagi ratapan yang memang sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Macam satu tempat saya pernah berkhidmat dulu, yang mana tradisi masyarakat mereka bila berlaku kematian ni, memang tradisi mereka akan meratap.
mereka akan menangis kuat-kuat, mereka akan menjerit-jerit, mereka akan meratap. Ini dah menjadi tradisi mereka jika berlaku untuk perkara-perkara yang, tapi sekarang dah kurang lah rasanya. Memang tradisi masyarakat mereka tu bila berlaku kematian nak menunjukkan kesedihan tu, kalau tidak tak puas rasa, tak jadi sedih. Jadi nak tunjukkan kesedihan tu, tradisi masyarakat mereka tu, mereka akan meratap, menangis kuat-kuat dan sebagainya. Yang keenam ialah menyebutkan bahawa hal itu ditujukan bagi orang yang berwasiat agar dia diratapi atau ditangisi kerana kematiannya. Ada orang pula yang memang dia telah, orang-orang jahiliah dahulu, memang dia agak-agak dah sampai nak mati tu, dia panggil ahli keluarga dia. Bila saya mati nanti, tolong menangis kuat-kuat sikit. Menangis kuat-kuat sikit biar orang nampak macam timbul kesedihan yang amat sangat kan. Kita ni tengok kadang-kadang bila ada orang-orang yang mati ni kan, orang masuk dalam Facebook dan sebagainya, mati juga dia kan, jahat bukan main kan. Kita tak ada rasa sedih pun. Tapi ada orang yang memang berwasiat kepada ahli keluarga dia supaya bila aku mati nanti nangis kuat-kuat sikit, supaya nampaklah kesedihan tu. Nampaklah ahli keluarga tu betul-betul sedih di atas kehilangan mayat itu, ya. Itu yang keenam. Memang semasa hidupnya dia dah berwasiat kepada ahli keluarga dia supaya bila mati nanti rataplah kuat-kuat. Itulah yang dikenakan azab kepada si mayat. Yang ketujuh, hal itu ditujukan bagi orang yang tidak berwasiat sebelum meninggal agar tidak diratapi atau ditangisi. Wasiat mengenai hal itu wajib jika dia mengetahui bahawa keluarganya akan melakukan hal itu jika dia meninggal dunia. Kita tengok ahli keluarga kita ni, ya, jenis pesen macam mana. Kalau dah memang kalau berlaku benda-benda yang sedih ni, contohnya berlakunya kematiannya pun jenis fashion yang suka menangis kuat-kuat, meratap kuat-kuat ni, kita wasiatlah siap-siap kepada mereka, nanti bila abang mati, bila ayah mati, bila mak mati, tolong jangan buat perkara-perkara begini, kerana itu akan menyeksa jenazah tu, ya. Okey. Yang ke-8, menyatakan bahawa siksaan itu diberikan kerana ungkapan yang diucapkan pada saat meratap sebagaimana orang-orang jahiliah melakukannya. Misalnya ungkapan, wahai orang yang menjadikan wanita janda. Wahai, dia meratapi kepada si mayat tu, wahai orang yang menjadikan wanita janda. Sebab suami dia mati kan, jadilah isteri itu sebagai janda. Dia pun meratap, wahai orang yang menjadikan wanita ni sebagai janda, kan? Ataupun wahai orang yang menjadikan anak-anak yatim. Kan suami tu ada dia bapa pada anak-anak kan, anak-anak masih kecil pula tu kan. Dia pun meratap, dia panggil gelaran, wahai orang yang menjadikan anak-anak yatim, ulang-ulang kan. Kemudian apa lagi? Wahai orang yang menghancurkan rumah tangga. Isteri cakap kepada mayat suami, wahai yang menghancurkan rumah tangga. Jadi lafaz-lafaz yang sebegini dikira sebagai lafaz yang meratap, ya, akan menyebabkan mayat itu akan tersiksa. Yang ke-9, menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan siksaan itu adalah celaan yang diberikan oleh para malaikat kepadanya atas ratapan keluarganya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah sebagai hadis marfu'. Hadis ini berbunyi, tidaklah seseorang meninggal dunia lalu keluarga yang meratapinya mengucapkan, wahai orang yang dijadikan sandaran, atau kata-kata yang semisalnya, melainkan akan diutus kepadanya 2 malaikat yang memukulnya. Apakah demikian itu engkau berbuat? Maksudnya yang ke-9 ini ialah bila berlakunya ratapan-ratapan itu, maka celaan malaikat kepada mayat atas ratapan keluarganya. Bukan sahaja dia akan mendapat azab, bahkan dia akan mendapat celaan daripada para malaikat. Baik, seterusnya buka surat 414. Dari Ibnu Umar dituturkan bahawa Abdullah bin Rawahah pernah pengsan. Ini nak cerita tentang celaan malaikat lah ni kepada keluarga ni. Lalu isterinya meratap. Abdullah bin Rawahah pernah pengsan, lalu isterinya meratap.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya sementara dia sudah sedar, seraya berucap, "Ya Rasulullah, aku jatuh pengsan." Lalu para wanita itu berteriak seraya berkata, dia merataplah, "Kasihku, sayangku." Dia ingat Abdullah bin Rawahah ni dah matilah, dah meninggal dah. Sambil dia meratap, "Kasihku, sayangku," ulang-ulang. Lalu datang kepadaku, kata Abdullah bin Rawahah, malaikat dengan membawa palu besar dan meletakkannya di antara kedua kakiku seraya berucap, "Apakah engkau seperti yang dikatakan, seperti yang diratapkan?" Aku menyebut tidak, kerana jika aku jawab ya, maka dia akan memukulku. Dia itu adalah malaikat. Hadis riwayat At-Tabrani. Ada satu lagi daripada riwayat Al-Hakim, menuturkan riwayat daripada Nu'man bahawa Abdullah bin Rawahah juga jatuh pengsan. Lalu saudara perempuannya Umrah menangis sambil berucap, "Ya saudaraku, ya begini, ya begitu." Maksudnya dia merataplah sampai berkali-kali. Ketika sedar, Abdullah bin Rawahah sedar, dia berkata, "Engkau tadi tidak mengucapkan sesuatu melainkan ditanyakan kepadaku, apakah engkau seperti itu?" oleh malaikat. Kalau jawab ya, itulah dia akan dipukul oleh malaikat. Okey. Yang ke-10, pindah yang ke-10, menyebutkan bahawa maksudnya, tadi ada 10 kan pendapat tentang seksaan kepada si mati ni. Yang ke-10 menyebutkan bahawa maksudnya adalah seorang mayat itu akan merasa menderita apa yang dilakukan oleh keluarganya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibn Abi Syaibah dari Safiyah Ibn Mukrimah. Disebutkan dia pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa anaknya meninggal dunia. Lalu dia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah salah seorang di antara kalian akan memperlakukan sahabat kecilnya di dunia dengan baik, lalu apabila sahabatnya itu meninggal, dia bermohon agar dikembalikan? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan menangis, lalu sahabat kecilnya itu menangisinya. Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian menyeksa orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian." Maksudnya yang ke-10 ni ialah penderitaan mayat atas ratapan ahli keluarganya. Dalam surat 415, Ahmad menuturkan bahawa Abu Ar-Rabi' bercerita, "Aku pernah bersama Ibn Umar menghantar seorang jenazah. Tiba-tiba Ibnu Umar mendengar suara orang berteriak, meratap, sehingga dia menyuruh orang untuk mendiamkannya. Lalu aku bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau menyuruhnya diam, wahai Abu Abdul Rahman?' yakni Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar pun menjawab, 'Sesungguhnya yang demikian itu dapat menyakiti si mayat hingga dimasukkan ke dalam kuburnya.' Ya? Sesungguhnya yang demikian itu, ratapan itu akan menyakiti si mayat hingga dimasukkan ke dalam kuburnya. Kita kena ikat diri kita dengan kesabaran. Inna sabra indal sadamatil ula. Yang dikatakan sabar itu ialah ketika mana pertama kali diuji dengan musibah tu. Sementara Sa'id ibn Mansur menuturkan riwayat dari Ibn Mas'ud, disebutkan bahawa dia pernah menyaksikan beberapa wanita ikut menghantar jenazah. Lalu dia berkata, "Pulanglah kalian semua. Kalian hanya akan mendapat dosa dan tidak mendapatkan pahala." Kan kadang-kadang yang ikut pergi ke kubur ni perempuan-perempuan ya, dengan pakaian tak sesuai, sedangkan kita nak dapat ibrah, nak ambil ibrah pengajaran daripada mengkuburkan jenazah. Tiba-tiba datang pula perempuan-perempuan yang mengiringi saudara maranya dengan pakaian yang ketat, dengan pakaian tidak menutup aurat, dengan pakai makeup yang tebal. Tambah pula bila dibuka pengusung tu, ya, kemudian yang nak tanam, yang nak menggali kubur tu, nak tanam tu, kata siapa lagi nak cium buat kali terakhir. Dah masing-masing pula pergi cium, ya. Sedangkan ramai orang-orang lelaki berada di sekeliling, duk tertongging-tongging kat situ, ya, dan sebagainya. Jadi yang duduk belakang ni tengok, asalnya nak tengok jenazah, nak ambil ibrah, dah jadi benda yang lain pula, timbul syahwat dan sebagainya. Jadi lebih baik duduklah dalam kereta sahaja, ataupun duduk di pintu pagar
kubur sana, daripada kita pergi duduk rapat-rapat bersama dengan orang-orang yang lelaki yang nak menguruskan jenazah tu. Kalian ini hanya akan menimbulkan fitnah. Fitnah lah. Dengan pakaian yang sebegitu, ya, patutnya kita datang nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran di atas kematian sahabat kita ini. Tiba-tiba lain pula, syahwat pula yang timbul bagi orang-orang yang masih hidup dan menyakiti orang-orang yang sudah meninggal. Bukan sahaja timbul fitnah ketika nak mengebumikan tu, bahkan dapat akan menyeksakan pada jenazah yang hendak dikebumikan tu. Sedangkan pada juz pertama hadis Yahya bin Mu'in yang bersumber dari Al-Hasan disebutkan bahawa sejahat-jahat manusia bagi seorang mayat, sejahat-jahat manusia bagi seorang mayat adalah keluarganya. Mereka itu menangisinya, ini meratapilah, dan tidak membayar hutangnya. Kita ada bukan sahaja meratapi, bahkan kalau kita tak membayarkan hutangnya, tentulah jenazahnya tak akan diterima. Okey, azan insya-Allah.
Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jiwa seorang mukmin tergantung, jiwa seorang mukmin tergantung kerana hutangnya, hinggalah hutangnya dilangsaikan. Jadi kita sebagai waris-waris ni ingatkanlah, sepatutnya hutang-hutang itu dilangsaikanlah dan juga ditulis, ditulis supaya sekiranya kita tak tahu mati itu bila, nanti dan kita bagi tahulah kepada waris-waris kita semua, di sini buku ni catatan hutang ni, kalau apa-apa yang meninggal dan sebagainya, buku catatan hutang ni di sini, tolong selesaikan dan sebagainya. Kalau kita dapat selesaikan awal lebih baik, dan kalau tidak kita minta waris-waris kita selesaikan. Di samping meratap dan juga hutang yang tidak selesai menyebabkan mayat itu tergantung, sehinggalah hutangnya dilangsaikan. Bahkan baginda Nabi SAW juga enggan menyolatkan jenazah bagi mayat-mayat yang memang ada hutang, jelas-jelas ada hutang, sehinggalah ada di kalangan para sahabat yang tatawuk ataupun sukarela untuk membayarkan hutang, barulah baginda akan mendirikan solat jenazah kepada jenazah tersebut. Kita juga kena berpesan kepada waris-waris kita supaya tidak melakukan amalan masyarakat jahiliah yang apabila kita mati nanti janganlah melakukan kerja-kerja seperti meratap sebagainya, dengan menampar-nampar muka, mengoyak-ngoyak baju, terpekik, terlolok, kerana itu akan menyebabkan innal mayyita yu'adzabu bi buka'il hayy, kerana sungguhnya mayat itu akan diazab kerana tangisan orang yang masih hidup. Tangisan di situ maksudnya ratapan, bukannya tangisan sekadar mengalirkan air mata kesedihan, kerana sedih itu merupakan satu keadaan yang manusia yang normal semua. Jika sedih kita mengalirkan air mata, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah kerana ratapan. Wallahu a'lam. Yang benar itu daripada Allah SWT, yang salah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.